Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya. Ini program namanya Fokus Minggu Depan, di mana kita akan meneliti bagaimanakah cerita-cerita dan juga apa yang menjadi agenda bahan berita untuk minggu-minggu mendatang, hari Isnin esoknya. Salah satunya, ini bertitik tolak daripada apa yang dikatakan oleh Premier Sarawak baru-baru ini, di mana beliau berkata bahawa nisbah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perlu dikekalkan melalui pengembalian di 35% untuk kedua-dua negeri, iaitu Sabah dan Sarawak, seperti yang disahkan melalui Mesyuarat Khas Malaysia 1963 pada Jumaat lalu, di mana Tan Sri Abang Johari Abang Openg berkata perkara itu bagaimanapun terserah kepada SPR untuk menentukan jumlah kerusi dan kawasan parlimen kepada kedua-dua negeri berkenaan. Dr. January Amir bersama dengan saya pada ketika ini untuk memahami nisbah kerusi dan juga apa kaitannya perlunya ada peratusan ini. Dr. January Amir merupakan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Dr. January. Dr. January, apa yang kita perlu fahami pengembalian 35% kerusi parlimen kepada Sabah dan Sarawak? Adakah ini bermaksud daripada 222 kerusi parlimen sekarang ini, 35% daripadanya perlu berada di Sabah dan juga Sarawak, dan apa kewajarannya buat ketika ini? Baik Zul, kita untuk menjawab soalan ini kita perlu kembali kepada rentetan sejarah kepada pembentukan Malaysia. Seyogia diingatkan iaitu pada tahun 1963, Sabah punya 16 kerusi, Sarawak 24 kerusi, Singapura 15 kerusi. Jadi ini merupakan 35% daripada 159 kerusi yang ada ketika itu. Manakala Persekutuan Tanah Melayu ada 104 kerusi. Maksudnya Sabah, Sarawak, Singapura 35%. Manakala Persekutuan Tanah Melayu 65%. Jadi apabila Singapura tendang keluar daripada Malaysia pada tahun 1963, maka ini maksud Sabah dan Sarawak kekal di situ. Jadi kini jumlah kerusi 222. 166 di Semenanjung Malaysia. Jadi maksudnya ada 75% di Semenanjung Malaysia kerusinya. 25% lagi di Malaysia Timur, iaitu di Sarawak dan Sabah. Sarawak 31 kerusi, Sabah 25 kerusi. Yang dituntut oleh pemimpin di Sabah dan Sarawak ketika itu sesuai dengan semangat asal dan juga tuntutan hak di bawah MA 63, Perjanjian Malaysia 1963, ialah supaya kerusi yang telah dilepaskan daripada Singapura, iaitu sebanyak 15 kerusi ini diagihkan kepada Sarawak dan Sabah sesuai dengan kedudukan ataupun nisbahnya pada tahun 1963. Jadi implikasinya, maksudnya di sini ialah supaya bukan saja sesuai dengan tuntutan asal Sarawak dan Sabah, kerana saya fikir ini harus kita fahami betul-betul. Salah satu sebab para pemimpin, para pejuang kemerdekaan di Sabah dan Sarawak bersetuju untuk sama-sama membentuk Malaysia ketika itu adalah disebabkan oleh perjanjian asal ini. Jadi apa signifikannya perlu dikembalikan sebanyak 35% kerusi untuk Sabah dan Sarawak? Ini adalah disebabkan oleh kemungkinan implikasinya dari segi apabila berlaku sebarang pindaan perlembagaan. Jadi mereka tidak mahu Semenanjung Malaysia menguasai kerusi dominan sehingga boleh mempengaruhi bagaimana keputusan pindaan perlembagaan. Jadi Sarawak dan Sabah mahu satu suara yang betul-betul kuat, betul-betul dominan untuk memungkinkan mereka juga sama-sama dapat membentuk bagaimana nasib dan hak mereka sesuai dengan sentimen dan juga semangat asal pembentukan Malaysia. Itu satu perkara dan juga itu poin yang menarik untuk kita perhatikan. Namun realitinya sekarang, adakah itu dapat diterjemahkan melalui tindakan kerja? Contohnya, dan ada perspektif lain yang mengatakan bahawa sekiranya pertambahan kerusi itu diberikan kepada Sabah dan Sarawak, bagaimana pula dengan kawasan-kawasan parlimen di Semenanjung yang menuntut perhatian seorang ahli parlimen yang lebih banyak? Kepadatan penduduk di Semenanjung lebih tinggi berbanding kalau nisbahnya di Sabah ataupun di Sarawak contohnya. Ada beberapa kawasan yang mungkin besar tapi kependudukan tidak begitu padat. Dan bagaimana mengimbangkan kedua ini dan juga keperluan semasa dan juga keperluan rakyat? Wakil rakyat menyampaikan hikmat tu Dr. January, mengimbangkannya. Baik, betul. Saya dari segi saya bersetuju dengan sudut pandangan dan perspektif itu, kerana kita tidak boleh
melihat hanya dari sudut sejarah semata-mata ataupun dari sudut Sarawak dan Sabah semata-mata. Kerana kita melangkah ke hadapan, kita sebagai satu keluarga Malaysia, kita dan sesuai dengan tuntutan semasa dan juga demografi Malaysia ini, dari segi penduduk di Semenanjung Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak, sudah pasti ini juga punya implikasi tertentu. Jadi saya punya pandangan yang agak berlainan sedikit. Kerana kerusi Singapura itu ada 15. Harus diagih kepada 3 secara purata, ya, iaitu 15 bagi 3, 5 untuk Sabah, 5 untuk Sarawak, 5 untuk Semenanjung Malaysia. Kalau SPR hanya mahu bertindak sebagai agak adil, iaitu tidak mahu menambahkan jumlah kerusi yang banyak. Kerana kalau kita nak tambah kerusinya, barangkali ini akan nisbahnya akan agak berat sebelah lagi kepada Semenanjung Malaysia. Kerana pasti juga Semenanjung Malaysia juga nak jumlah kerusi yang banyak sejajar dengan peningkatan jumlah penduduk di Semenanjung. Jadi apa-apapun saya percaya SPR punya strategi dan juga pendekatannya untuk memungkinkan hasrat ini dapat dicapai tanpa melukai perasaan pemimpin dan juga rakyat di Sabah dan Sarawak. Walaupun mungkin tidak dapat dicapai 100% kepada hasrat 35% itu. Tapi sekurang-kurangnya ada usaha untuk memenuhi kehendak itu dan juga sesuai dengan apa yang dihasratkan oleh para pejuang Sabah dan Sarawak pada tahun 1963 dulu. Apa kebijakan yang perlu diambil oleh SPR dalam mengimbangi antara kedua-duanya itu? Seperti mana Dr. Janeri katakan tadi, kalau pertambahan kerusi di Sabah dan Sarawak ini akan dapat memastikan suara dan juga peratusan perwakilan di Dewan Rakyat itu lebih didengari. Namun dalam masa yang sama, bagaimana untuk mengimbanginya? Kerana ada yang mengatakan bahawa perlukah kita melakukan persempadanan semula dan bagaimana muafakat politik juga diperlukan untuk ke arah ini. Ini jangka masa panjang juga perlu dilihat, Dr. Janeri. Ya, betul. Selain daripada mengambil kira faktor sejarah, sentimen sejarah, apakah yang menyebabkan Sabah dan Sarawak bersetuju untuk membentuk Malaysia, ini tidak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan ataupun ditolak sama sekali kerana sejarah ini penting. Seperti selalu kita tekankan, tanpa Sabah dan Sarawak tidak akan ada Malaysia. Begitu juga orang Sabah Sarawak perlu faham juga. Semenanjung Malaysia ini juga sebahagian daripada mereka. Tapi dari situ segi, disebabkan oleh keluasan dan juga masalah di Sabah Sarawak itu, disebabkan oleh keluasan dari fizikal atau geografinya, ini juga perlu diambil kira. Kerana setengah-setengah konstitusi ataupun kerusi itu, kawasan itu adalah sebesar negeri di Semenanjung. Mengambil kira soal fizikal, soal geografi, soal hambatan dari segi pengangkutan dan juga soal pembangunan yang masih lagi di belakang Semenanjung. Ini saya fikir memang ada kewajaran, justifikasi kuat untuk SPR dan juga majlis yang ditubuhkan itu untuk menghakikatkan tuntutan hak 63 dan MN 63 itu dapat dicapai. Kerana akhirnya saya fikir kita perlu pertimbangkan semua perkara. Emosi tidak harus diutamakan. Emosi harus diketepikan. Yang paling wajar ialah mempertimbangkan semua faktor itu supaya semua pihak akhirnya nanti puas hati dan kita dapat melangkah sebagai negara Malaysia yang stabil, yang mantap, yang makmur dalam hubungan pembinaan negara bangsa dan juga kesepaduan sosial dan integrasi nasional. Okey, itu yang kita mahukan, akhirnya impaknya dan juga implikasi kepada rakyat yang positifnya kita mahukan. Terima kasih Dr. Janeri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini.